What's up gang, it's Aminul Naim, my metric number 14 di KMF 1002. Okay guys, what is on the news yesterday? Check out this video guys. Dah tu, orang semua dah menjerit-jerit bangun lah. Daripada bangun terbakar, saya bangun tu saya tengok pintu utama dah terbakar. Jadi ada dua orang budak ni dia tarik grill sampai patah. Tidak menolak kemungkinan motif dendam sebagai punca kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Pada 14 September 2017, di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, tragedi menjelang subuh yang menyayat hati ramai penduduk. Nombor 1, apakah punca kebakaran? Punca kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah berpunca daripada sekumpulan remaja yang tidak bertanggungjawab dengan mencetuskan kemarahan apabila merancang untuk membakar tahfiz tersebut. Sekumpulan remaja ini telah merancang untuk membakar di kedai makan yang berdekatan kerana timbul rasa tidak berpuas hati. Oleh sebab itu, mereka pergi ke stesen minyak untuk membeli petrol. Sekumpulan remaja ini telah berkumpul di belakang pusat agama dan menceroboh pusat agama. Setelah itu, mereka mengunci pintu bilik rehat dengan menggunakan tilam. Menahan dengan tong gas, kesan kebocoran gas dan kehadiran petrol telah mengakibatkan api cepat merebak. Menurut saksi berdekatan, api merebak dalam masa 20 minit. Nombor 2, analisis. Menurut saksi, terdapat pelajar yang cuba untuk membuka grill dan terjun melalui tingkap. Oleh itu, analisis yang dapat dibincangkan ialah struktur reka bentuk bangunan tidak selamat. Faktor dari berita menerangkan bangunan tahfiz tersebut belum diluluskan oleh pihak berkuasa. Punca kematian disebabkan pelajar terperangkap di sebuah bilik dan menyukarkan apabila semua tingkap digrill. Tidak terdapat alat pemadam api untuk meredakan kebakaran tersebut. Satu laluan sahaja untuk mangsa keluar. Bangunan tidak dilengkapi dengan alat kecemasan dan menyukarkan mangsa terselamat seperti loceng kebakaran dan pintu kecemasan. Struktur bangunan yang lama dan tidak dipantau oleh pihak bertanggungjawab adalah memainkan peranan penting dalam keadaan ini. Nombor 3, langkah patut diambil. Langkah untuk mencegah kemalangan kepada mangsa daripada kematian ialah pihak pengurus tahfiz seharusnya menyediakan alat kecemasan kebakaran di setiap bangunan tahfiz. Reka bentuk dan struktur bangunan haruslah diubah mengikut panduan pihak berkuasa serta diluluskan sebelum menduduki kediaman tersebut. Pihak pengurus seharusnya mengawasi dan prihatin setiap kerosakan yang dialami di bangunan tersebut. Kedudukan garis panduan kecemasan dan alat pemadam kebakaran haruslah strategik dan diamalkan oleh setiap penghuni. Ini disebabkan dapat mengurangkan panik terhadap penghuni sekiranya berlaku kecemasan. Pihak pengurus bertanggungjawab menyediakan kawasan lapang dan selamat untuk penghuni berkumpul semasa kebakaran. Ini memudahkan aktiviti mencari dan menyelamat kerana ia dapat tahu bilangan mangsa yang dapat selamat. Dengan mengadakan latihan kebakaran setiap tahun dapat melatih penghuni supaya lebih waspada. Memasang pengera kebakaran amat penting kerana ia dapat berfungsi lebih cepat untuk penghuni menyelamatkan diri mereka. Laluan penghuni seharusnya dikaji semula untuk menyelamatkan diri mereka. Pintu kecemasan seharusnya ada di setiap bangunan yang tinggi. Nombor 4, kesimpulan yang dapat daripada kejadian ini, kita mestilah berwaspada untuk jangka masa yang panjang demi keselamatan orang sekeliling. Selain itu, kita haruslah prihatin terhadap permasalahan atau kerosakan yang dialami di bangunan agar dalam keadaan selamat. Akhir sekali, kita hendaklah akur terhadap arahan pihak berkuasa terhadap kelulusan binaan tapak bangunan supaya selamat.